Antara perkara yang ingin dibincangkan kepada kita adalah dalam kitab La Tahzan Don't Be Sad, Jangan Bersedih, Imam Dr. Ain Abdullah Al-Qarni bagi kita beberapa panduan sebagai motivasi, pembakar semangat kita ketika kita dilanda dengan kesedihan, kepayahan, kesempitan. Dan pada malam ni antara motivasi yang mungkin sama-sama kita nak tengok apa yang dibincangkan adalah berkaitan dengan solat, iaitu ubat yang mujarab untuk mengusir kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan semata-mata nikmat keduniaan yang bersifat harta, pangkat, kekayaan, kenderaan kontinental atau apa sahaja nikmat keduniaan ini, walaupun ianya adalah perkara juga yang kita kena syukuri. Tetapi nikmat yang terbesar adalah nikmat bagaimana Allah itu memberi kita iman, memberi kita keupayaan untuk menjadi hamba yang sentiasa mengutamakan ketaatan pada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Apa guna kalau kita memiliki kenderaan yang mewah, harta yang banyak, tetapi kita engkar dan kufur pada Allah? Maka sebab itu alangkah bahagianya kita, sebagaimana hadis Nabi SAW, bagi orang yang beriman itu tanda-tanda kebahagiaannya. Tapi syaratnya dia beriman. Tanda-tanda kebahagiaan orang yang beriman ini antaranya dia memiliki kenderaan, memiliki rumah yang besar, kenderaan yang selesa dan jiran yang baik. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, satu advantage, kelebihan kepada kita kalau kita ada rumah yang besar, yang ya Allah beri kepada kita, besar pun nak besar mana sangatlah tuan-tuan. Kalau kita nak beranak 10 orang, kalau dah semua seorang-seorang kahwin, tinggal kita berdua je, maka besar tu takut jadi perkara yang susah untuk kita lah. Besar jadi musibah, kita tak nak macam tu. Tapi akhirnya tak terguna rumah tu, kita risau juga. Tapi besar itu besar yang cukup untuk keperluan kita, memberikan keselesaan pada kita. Kenderaan yang selesa, kata Nabi SAW, penting. Bukan semestinya mewah, dan keselesaan itu yang paling utama. Walaupun ada kenderaan yang murah harganya, tetapi dia juga boleh beri keselesaan dan keselamatan. Dan bila sebut mewah, insya-Allah lah biasanya selesa lah mewah ni. Tapi tengok keadaan lah. Ada yang mewah tapi dia tidak selesa. Kalau beli kereta-kereta racing sebagai contoh, saya tak pasti subjektifnya selesa tu macam mana. Walaupun harganya ratus ribu, jutaan ringgit, dengan lower dia, dengan jalan raya kita dengan bumper yang banyak, jalan yang berlopak, saya rasa barangkali tak selesa kalau bawa Ferrari tu. Wallahu a'lam, saya tak pernah bawa. Tuan-tuan rasa nak bagi, boleh try bagilah. Kat saya rasa macam mana. Tapi kata Nabi SAW, dia selesa. Benda tu kena selesa tuan-tuan. Dan juga antara nikmat
iaitu diberikan kita jiran yang baik. Okey. Sakitlah kita tuan-tuan, kita rumah besar, nak buat kenduri besar, tapi jiran tak ada kompromi dengan kita. Dia tetap nak renovate rumah dia juga, dan kita kata extend dah renovate tu minggu depan. Kami nak buat kenduri pasang kemah ni, dia tak baginya. Kenduri sehari lah dia tak bagi. Dia nak renovate, dan kita buat kenduri tu rumah dia tengah duk kongkang tuan, macam. Dia tak ada hormat, tak ada toleransi langsung dengan jiran. Tuan-tuan puan sekalian, nikmat Allah bagi kepada kita banyak, tapi nikmat Islam, nikmat iman tu yang terbesar, dan yang lain-lain tu nikmat-nikmat sampingan yang kita patut syukuri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat iman, kita boleh jadi hamba yang taat pada Allah, boleh datang semayang, boleh tutup aurat, boleh tinggal maksiat, itu nikmat yang besar. Maka sebab tu boleh datang masjid, bagi tuan-tuan rasa mudah nak datang masjid. Tapi bagi orang yang susah nak datang masjid, sekali dia datang, maka dia rasa benda tu nikmat. Manusia ni bila mana kita hilang sesuatu, baru kita rasa nikmat. Bila kita rasa susah nak dapat, bila kita dapat, baru kita rasa nikmat. Maka bagi kita yang dah biasa dapat, tuan-tuan yang dah biasa dapat datang masjid, dah rasa biasa, maka cari jalan supaya kebiasaan yang boleh ulang alik itu, tuan-tuan dan perempuan yang dah biasa ni, upgrade supaya jadi luar biasa. Maknanya tuan-tuan bukan sekadar datang untuk ibadat, tuan-tuan kena buat something yang special, bukan sekadar datang. Apa dia ideanya, tuan-tuan fikir sendirilah. Bagi orang yang jarang-jarang datang, tuan-tuan, dengan dia datang tu satu nikmat. Tapi tuan-tuan yang dah selalu datang, apa nikmatnya dah selalu datang? Hari-hari makan nasi, tuan-tuan, maka dia mesti nak ada variasi lauk yang berbeza, baru dia rasa nikmat makan nasi. Kalau hari-hari lauk telur saja, dia akan puas, dia akan muak. Tuan-tuan datang ni kuliah, lepas tu balik, datang kuliah balik, tak buat apa-apa. Tak ada nak meraihkan orang, tak ada involve, jumpa apa-apalah, involve dengan imam ke, atau jumpa orang baru tanya khabar ke, atau buat apa-apa benda lain untuk upgrade benda yang kita dah biasa buat ni. Itulah nikmat bermasyarakat, nikmat berjamaah, iaitu kita sentiasa tambah nilai pada apa yang kita biasa dapat. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, untuk perbincangan kita pada malam ni, di antara perkara yang ingin dibincangkan kepada kita adalah dalam kitab La Tahzan, Don't Be Sad, Jangan Bersedih, Imam Dr. Ain Abdullah Al-Qarni bagi kita beberapa panduan sebagai motivasi, pembakar semangat kita ketika kita dilanda dengan kesedihan, kepayahan, kesempitan. Dan pada malam ni, antara motivasi yang mungkin sama-sama kita nak tengok apa yang dibincangkan adalah berkaitan dengan solat, iaitu ubat yang mujarab untuk mengusir kesedihan. Sedih, sempit, susah, bergaduh, bertikam lidah, salah faham. Kalau kita bergaduh, tambah tinggikan suara, suami isteri ke, anak dengan bapa ke apa ke, masing-masing tinggi suara, nak tegakkan siapa yang betul, siapa yang salah tak nak mengaku. Yang betul pula sakit hati sebab yang depan ni tak nak mengaku salah. Maka dua-dua ni stres, tuan-tuan. Sedih, tak payah cakap lah, sedih, nak marah, semua ada. Maka semua tu menekan dada kita. Maka rawatannya yang paling mujarab iaitu solat. Dalam surah Al-Baqarah disebut ayat 153, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maksudnya bagi kita orang beriman ni, kalau ada masalah, ini rawatan, ini treatment dia. Ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan solat. Sabar dan solat. Kata Dr. Abdullah Al-Qarni, apabila ketakutan meliputi anda, kesedihan menghimpit anda, kerisauan mencekik anda, maka bersegeralah anda mendirikan salat, nescaya jiwa akan kembali tenteram dan tenang. Sesungguhnya salat itu atas izin Allah boleh menjaga anda dengan menghilangkan kesedihan dan kerisauan yang menghimpit anda selama ini. Saya nak tanya tuan-tuan yang dah biasa semayang, yang tak boleh tinggal semayang, sekali tertinggal semayang, tuan rasa apa? Tuan rasa marah dengan diri sendiri, rasa macam ni tertinggal bukan sengaja ni, tertidur, bukannya sengaja tinggal, tertidur. Letih sangat malam tadi, tidur lewat pukul 3 pagi, baru tidur dengan ada masalah apa benda, semua urusan itu ini, tidur, tiba terjaga tu dah pukul 7.30 atau dah pukul 8 baru terjaga. Kebetulan malam tadi makan ubat pula sakit sebagainya. Orang yang biasa solat,
Bila dia tinggal solat, dia jadi sakit. Dia jadi stres sebab tinggal solat. Apa maksudnya tuan-tuan? Bermaksud solat yang dia buat hari-hari itu sebenarnya yang boleh menghilangkan stres dia. Selagi dia tak kotak solat dia akan rasa tertekan, dia akan rasa ada benda yang tersangkut lagi dengan diri dia. Maka bila dia boleh kotak solat dia, tak kira lah. Lagi dia tangguh, lagi dia rasa ada benda yang mencekik dia. Tapi bila dia dah kotak, dia rasa lapang. Ini maksud dengan tinggal solat, kita rasa sempit. Maksudnya apa tuan-tuan? Ketika kita sempit, maka solat. Ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah bila kita sempit, kita susah, kita bergaduh, kita sedih. Siapa lagi nak minta tolong? Kita mengadu di Facebook. Kadang-kadang dengan kita buat aduan di Facebook, kita meluah perasaan di Facebook atas masalah kita, bukan semua orang ingin menghulur tangan kepada kita. Ada orang yang bertepuk tangan bila mana kita cerita kepayahan, kesusahan kita. Ketika kita bercerita tentang nikmat-nikmat kebahagiaan apa yang kita capai dekat Facebook, bukan semua orang gembira. Ada orang yang tidak suka melihat. Tatkala kita jatuh, kita sakit, kita sempit, tatkala itu mereka bertepuk tangan. Maka buat apa kita mengadu di Facebook? Allah sesekali tidak akan meninggalkan hamba-Nya tatkala hamba-Nya ingin kembali, ingin pergi kepadanya ketika senang dan susah. Maka terasa itu Allah offer kepada kita, wahai orang beriman, ginilah, apa-apa kau carilah aku. Apa-apa yang minta tolong kau cari aku. Ista'inu bisabri wassalah. Kalau kamu betul beriman, apa-apa pertolongan, bukan Facebook, bukan kawan, aku dulu. Bukan maha guru, bukan tok guru, bukan apa tu dulu, Allah dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tuan-tuan, kehidupan Nabi dan para sahabat bila mereka buat aktiviti-aktiviti dunia ni, berniaga ke, berdakwah ke, apa sajalah, mereka akan jumpa macam-macam dugaan. Berniaga letih, berniaga orang ada yang beli, ada tak beli. Bila orang tak beli, kita stres. Hari ni sale merudum, kita stres. Bila berdakwah begitu juga. Kalau Nabi dengan sahabat, bila berdakwah supaya orang nak bunuh, bukan sekadar orang kutuk je. Kita kalau nasihat orang, orang kutuk kita pun, kita dah sakit hati. Sama pula dakwah di sosial media. Hari ni orang berani mengata sosial media. Ustaz-ustaz dia laga-laga kan. Kalau baca komen tu sakit hati tuan. Memang boleh bergaduh kalau baca komen. Sempit dada bila baca. Sahabat Nabi dulu dan Nabi sendiri tuan-tuan, kalau bagi dakwah ni bukan sekadar orang kutuk, orang menganjing tuan-tuan, sampai nak bunuh terus. Maka stres ke berdakwah ni? Stres, ada stresnya. Stres ke berniaga? Ada. Stres ke berkeluarga? Ada. Stres ke bawa kereta? Ada stresnya. Maka semua kehidupan dunia ada ujian dan dugaan dia. Maka apa kata Nabi? Bila tiba waktu solat, dakwah, berniaga, jumpa orang, macam-macam ni urusan-urusan kita yang bukan solat. Bila tiba yang waktu solat, Nabi akan cakap apa kepada Bilal, tukang azan ni? Arihna bis salah. Wahai Bilal, arihna, rehatkan kami semua dengan solat. Arihna. Rehat ni biasanya kita gambarkan dengan tenang. Dan rehna ni juga boleh diistilahkan dengan, wahai Bilal, berikan ketenangan kepada kami dengan solat. Aku merasa tenang dengan solat. Jadi tenangkan kami dengan solat. Rehatkan kami dengan solat. Bermaksudnya tuan-tuan, kita letih ni buat segala benda kerja. Bila tiba waktu solat, kita kena excited. Wah, aku nak berehat, aku nak release stres aku. Benda ni yang nak kena cari tu. Kalau kita rasa kita pergi travel, sampai dekat lokasi yang kita nak travel tu, masuk check-in hotel, dapat bilik cantik, sea view apa, semua hotel terapung, ada swimming pool, infinity pool semua. Oh, kita rasa dapat je tu, kita rasa best betul. Sebab apa? Sebab barangkali scenarinya, facility-nya. Maka kita kata excited, kita rasa tenang betul. Belum guna lagi swimming pool tu, tengok pun dah syok. Macam mana kita nak rasa benda tu Dengan tengok kubah masjid tu, kita rasa seronok. Tu tuan-tuan rasalah, tuan-tuan dah biasa ibadat, tuan-tuan pergi negara yang susah nak semayang, tu pun dapat jumpa masjid, rasa excited. Rasa tak? Saya biasa bawa orang pergi travel tuan-tuan. Saya rasa saya dah hampir, saya ingatlah dekat 60-70 negara dah saya dah pergi. Bukan sekadar buat dokumentari, tapi saya dah bawa macam-macam orang pergi. Eropah ke, Middle East ke, mana ke. Bila saya, dah kebanyakan orang yang saya bawa ni biasanya senior citizen lah tuan-tuan lah. Sebab travel kita ni bukannya pergi
Tioman macam tu je tak ada, pergi ke negara pelik-pelik tu, jadi kosnya tinggi lah. Itu tuan-tuan lah orang yang jenis banyak bajet tu. Jadi jenis orang-orang masjid, jemaah-jemaah, orang pencen ni, ataupun orang-orang yang ialah berduit lah kita kata ni, dan mereka ni bila setiap kali pergi dia rasa tak tenang kalau susah nak semayang. Itu pengalaman saya. Kalau kita boleh bawa mana-mana negara, walaupun dia negara minoriti Muslim, tapi boleh jumpa satu Islamic Center je. Bukan masjid Kubah cantik macam kita, macam Masjid Nabawi ni. Islamic Center je, shop lot, atasnya ada Islamic Center. Masuk-masuk tu adalah, nampaklah sikit ada khot kaligrafi sikit gitu je, macam bilik macam tu. Oh, itu pun dia dah excited. Pergi negara Eropah, Eastern Europe, mana-mana negara komunis ke apa ke, tiba jumpa surau, jumpa masjid, jumpa ICO, dia rasa happy betul. Ini yang saya nampak pengalaman, saya rasa hebat cik-cik. Kadang-kadang bila mana kita nak pergi, nak naik bas pagi ke, atau kita nak start kita punya travel pagi tu, ustaz, nanti tengah hari tu semayang kat mana, ustaz nak kena bawa telekong, ustaz nak preparation, dia nak berjalan ni, nak travel, nak makan angin, tapi fikir nak ibadat, tuan-tuan. Masya Allah. Itu mungkin satu kenikmatan yang telah pun didapati oleh beberapa jemaah-jemaah yang biasa saya jumpa. Dan itu merupakan satu benda yang memberi inspirasi pada saya secara peribadi. Alangkah bertuahnya saya dapat berjumpa dengan orang-orang yang kuat ibadat, kuat agama macam ni. Walaupun pergi ke negara yang kita kata minoriti Muslim, yang majoritinya tidak menzahirkan keislaman. Tuan-tuan rahmati Allah, ini barangkali tuan-tuan kita sibuk dengan kerja kita, apa semua dapat semayang, kita rasa lega. Ada orang tak semain duha, dia rasa stres. Ada orang tak dapat solat ba'diyah, qabliyah, dia rasa tak happy, tuan-tuan. Benda ni kita nak cari jalan. Tapi nak dapat jalan tu bukan mudah lah. Kalau Nabi senang, Nabi tak perlu environment sangat. Nabi bagilah apa pun, Nabi boleh semayang. Kalau kita level-level saya ni, kalau saya tuan-tuan nak semayang, kena tengok juga lemahnya iman kita ni, nak kena ada tempat yang elok, masjid cantik macam ni, barulah kita khusyuk. Dapat semayang Masjid Haram, Masjid Nabi, baru kita feeling. Tapi kalau dapat semayang bilik kecil-kecil, kadang-kadang biasa-biasa je. Tak kisahlah macam mana sekalipun, yang penting kita cari jalan macam mana kita boleh rasa hilang stres dengan semayang. Tambah pula kalau kita memang tengah stres, tengah bergaduh, tengah ada musuh, tengah ada orang nak buat sesuatu yang tak elok, atau tengah tunggu keputusan-keputusan yang membimbangkan kita. Oh, masa tu kalau boleh semayang, tuan-tuan, rasa Tuhan macam ada sebelah, rasa Tuhan macam ada depan. Sujud dia punya lama tu macam seolah-olahnya rasa sesuatu dekat tepi telinga kita sedang berbisik. Itu maksud, tuan-tuan, solat diberikan ketenangan pada kita. Bergaduh suami isteri, jangan lama-lama. Nak buat macam mana kan, bergaduh normal lah manusia. Ada salah faham, akhirnya tinggi suara. Jadi caranya apa? Dua-dua separate, pergi ambil uduk, semayang bilik asing-asing. Nak semayang jemaah macam pelik lah pula. Yang tengah bergaduh semayang jemaah. Tak pernah jumpa lagi ada orang semayang berjemaah, lepas tu doa sama-sama, lepas semua, lepas tu salam. Habis lepas salam tu pergi jabat agama, cerai. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada macam tu. Tapi nak bagi tahu, tengah stres tu berjemaah lah. Tengah stres tu semayang lah. Kalau tak ada nak berjemaah pun semayang. Masa tu solat itu Tuhan tahu purpose kita semayang masa tu untuk apa. Sebab nak minta tolong ke Allah. Semayang hajat ke, semayang apa ke, solat sunat mutlak sekalipun, solat itu akan memberi ketenteraman pada kita. Sebagai contoh, tuan-tuan, ketika perang ada nama satu solat, itu solat khauf. Ketika perang, bagi orang Islam, tuan-tuan yang mungkin pernah terlibat dalam peperangan, saya suka tengok movie perang je. Tuan-tuan yang pernah terlibat, yang pernah angkat senjata, yang berhadapan dengan suspend tu, saya sangat yakinlah berani macam mana pun komando tu sampai suspend tu ada. Bukan suspend sebab apa? Risau takut mati macam mana anak, macam mana isteri. Sedih nak tinggal dia orang tu. Kita tengok filem-filem movie orang perang ni kan. Memang berani tu berani, tapi masa yang sama ada debaran-debaran tertentu. Takut kalah, nanti kalah memberi kesan kepada negara dan sebagainya. Jadi maka orang Islam diberikan satu jenis solat namanya solat khauf. Boleh berimam, siap berjemaah lagi, tapi dengan mengangkat senjata. Dan tuan-tuan pun tahulah solat khauf tu macam mana kan. Imam akan, saf pertama akan follow imam. Kemudiannya bila saf pertama dah naik, saf kedua jangan turun lagi, jangan sujud, jangan apa. Dia stay, dia kena berkawal.
Bila saf pertama dah naik dengan imam, dah masuk rakaat kedua, saf yang kedua pula barulah rokok, i'tidal, sujud apa semua. Begitu. Solat khauf. Saya sangat yakin tuan-tuan, ketika perang, orang yang nak perang, nak pertahan Islam, pertahan negara tuan-tuan, dapat solat ketika perang, walaupun berjaga ni, saya rasa solat itu mesti sangat powerful punya. Saya sangat yakin, walaupun saya tak pernah buat solat khauf, saya sangat yakin solat tu sangat memberikan ketenteraman dan confident dan kekuatan untuk tak sabar ni lepas habis mayang tu nak tewaskan musuh, nak pertahankan agama, bangsa dan negara. Itu namanya solat khauf tuan-tuan. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mahu berfikir ialah pelaksanaan solat wajib 5 waktu dalam seharian kita yang merupakan sebagai penghapus dosa dan pengangkat darjat di sisi Tuhan. Di samping itu juga solat 5 waktu juga merupakan ubat yang paling mujarab untuk mengubati pelbagai kesedihan dan pelbagai macam penyakit yang kita deritai. Betapapun solat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam hati kita sehingga kita redha dengan apa jua ketentuan Allah. Tuan-tuan, barangkali kita rasa saya tak ada masalah Ustaz. Setakat ni saya rasa Alhamdulillah tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Barangkali solat itulah yang menyelesaikan masalah atau yang menghalang kita daripada masalah. Dan bagi orang yang ada masalah pula, maka semestinya solatlah supaya solat itu boleh menyelesaikan masalahnya. Bagi orang yang tidak ada masalah, maka solatlah penghalang dan penghadang dirinya daripada masalah. Adapun mereka yang menjauhi masjid dan meninggalkan solat, maka mereka hanya akan beralih dari kesusahan yang satu kepada kesusahan yang lain. Dari keguncangan jiwa yang satu kepada keguncangan jiwa yang lain. Kepayahan, kesengsaraan yang satu kepada kesengsaraan yang lain. Pengalaman saya ketika menjadi kaunselor di Jabatan Agama Islam dalam menguruskan orang cerai rujuk. Dalam kebanyakan kes, majoriti kebanyakan boleh kata kesemua lah. Yang ada masalah perceraian, bergaduh suami isteri ni, kebanyakannya semuanya ada problem dengan solat. Semuanya, saya boleh sebut macam tu. Semuanya ada problem dengan solat. Tapi tak dinafikan ada orang yang cukup solat 5 waktu tapi ada problem. Itu tidak dinafikan. Tapi majoriti yang ada problem yang tak cukup 5 waktu. Yang cukup 5 waktu pula tapi tidak melazimi dengan solat jamaah, apatah lagi solat dengan suami, tak ada. Maka perkara itu nampak macam mana orang-orang yang nak bercerai ini, bila mana kita bagi nasihat ginilah. Nampak kes kamu berdua ni taklah serius mana. Apa kata kami cadangkan untuk kalian solat jemaah. Try sembang jemaah. Cukupkan solat 5 waktu dan cuba jemaah. Isteri mengadu suami dia start pada kahwin 10 tahun, 11 tahun tak pernah jadi imam, tak ready. Tahun pertama kata tak ready, okey. Start dah 10 tahun kata tak ready, payahlah. Jadi pada suami-suami tolong cari jalan supaya bina kredibiliti untuk menjadi imam kepada pasangan atau kepada keluarga. Sekurang-kurangnya kalau tak mampu nak jadi imam dekat surau dan masjid. Kerana dengan menjaga solat jamaah untuk ahli keluarga ini tuan-tuan, dia boleh membina kekuatan, ketahanan, ketabahan yang tinggi dalam rumah tangga. Dan saya sangat yakin pengalaman saya bila bertanya orang-orang yang lebih senior, jemaah saya, berkongsi pengalaman dengan orang-orang yang lebih matang daripada saya, majoriti yang bagaimana yang boleh jaga rumah tangga sampai berpuluh tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kahwin. Kebanyakan majoriti yang saya jumpa semuanya ada solat jemaah dengan pasangan. Ini proven, ini bukti yang betapa pentingnya solat dan betapa pentingnya solat jamaah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kalau anak-anak sekalipun ada masalah dengan mak bapak, tapi kalau mak bapak boleh tarik dia untuk semayang sekali, macam mana keras pun anak tu, dia keras sementara sahaja. Mungkin zaman dia remaja, zaman dia budak, dia memberontak, satu hari bila dia dah kahwin, dia akan cari balik mak bapak dia. Kerana apa? Kerana kekuatan yang ada, antibody yang ada dengan solat jamaah tadi. Maka sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, solat merupakan ubat mujarab yang mengusir kesedihan kita.
Saya jumpa, dan kadang-kadang mungkin pengalaman kita juga tuan-tuan, yang kadang-kadang bila kita ada masalah, tak kira apa-apa masalah besar atau kecil, dan saya yakin di kalangan kita semua pernah mengalami masalah-masalah dalam hidup, dan saya yakin kita pernah solat selepas kita ada masalah. Dan saya juga yakin bahawa kita solat ketika ada masalah tu, kita rasa solat tu solat yang sangat bermakna bagi kita. Kita rasa ketenangan yang bersangatan. Kita boleh menangis dalam solat tu, dan kita rasa puas dengan tangisan tu. Kita boleh sujud dengan kita memohon, kita dengar bisikan-bisikan suara kita, dan kita dengar seolah-olah ada yang sedang menjawab bisikan kita ketika kita ada masalah. Dan ingatlah, ketika kita tiada masalah, solat itu mengangkat darjat kita. Solat itu menjadi pendinding dan penghalang kita daripada sebarang kepayahan dan perkara yang tak elok yang bakal berlaku seandainya kita tak semayang. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, ista'inu bis sabri was salah. Itu ayatnya. Allah kata minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara mendirikan salat. Dan Allah sebut dalam ayat, di hujung ayat tu Allah kata wa innaha lakabirah. Tapi nak semayang ni bukan benda yang senang, bukan benda mudah. Illa alal khashi'in, melainkan bagi orang yang betul-betul nak serah diri, betul-betul nak tunduk patuh pada, yang betul-betul nak semayang. Dan ceritanya khashi'in itu bukan maksud fokus, bukan maksudnya tekun, bukan maksudnya tak fikir benda lain. Bukan itu maksud khusyuk yang solid, yang maksud bila khusyuk fokus, tak semestinya. Khusyuk jangan fikir benda lain, tak semestinya. Kalau kita tak fikir benda lain tuan-tuan, kita tak dapat nak khusyuk juga. Tengah semayang ada budak menangis sebelah, kita kena fikir pasal budak tu, dan macam mana nak settle masalah dia supaya kita boleh dapat balik khusyuk. Tengah semayang bunyi telefon, takkan tak boleh fikir, biar je, abaikan macam mana. Kita kena settle masalah telefon tu, tutup bunyi dia, dan kita akan dapat balik khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah kita serah diri pada Allah, kita benar-benar patuh pada Allah. Dan nak dapat khusyuk, dia mesti bermula dengan faham. Kalau tak faham teknikal solat, susah nak dapat khusyuk. Susah. Contoh, dalam saf kita tu ada orang batal, dia keluar saf, dia terbatal. Kita nak membiarkan saf tu kosong dalam keadaan kita teragak-agak, risau nak bergerak, takut nak bergerak 3 kali langkah atau 3 pergerakan itu, takut sangat, risau kita. Kan kalau terlebih bergerak kan batal pula, risau betul dia. Dan dalam kerisauan tu akhirnya hilang khusyuk, dan akhirnya dia tak bergerak sampai sudah saf tu kosong. Kenapa? Kerana ketidakfahaman maksud jangan bergerak 3 kali berturut-turut yang boleh batal semayang. Tak faham apa maksud 3 kali berturut-turut tu. Ini bukan platform je lah untuk kita nak cerita tajuk tu. Cuma ini contoh. Memberi maksud khusyuk itu, dia mesti datang bermula dengan kefahaman. Antara kaedah mudahnya adalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Contoh, tidak sempurna suatu kewajipan melainkan dengan dilaksanakan perkara tersebut, maka melaksanakan perkara tersebut adalah wajib. Nak khusyuk, contoh, khusyuk adalah kewajipan dalam solat. Nak khusyuk, tapi tak dapat khusyuk sebab apa? Ada budak menangis. Maka settlekan budak menangis tu merupakan satu kewajipan untuk nak dapatkan khusyuk. Itu maksud. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nak semayang ni kena tenang, jangan ada bunyi bising. Tiba bunyi handphone, maka bunyi handphone tu menghilangkan ketenangan, orang tak boleh nak fokus kerana bunyi handphone, maka mematikan bunyi handphone walaupun kena bergerak. Mematikan handphone itu merupakan satu kewajipan. Itu maksudnya. Jadi khusyuk ataupun solat ini, dia tak akan mudah nak dapat khusyuk, tak akan mudah nak solat melainkan kena khusyuk, dan tak akan mampu untuk khusyuk melainkan kena faham. Dan kemuncak kepada khusyuk bagi orang yang dah faham teknikal solat itu, kemuncaknya sampai dia dah tak perasan dan semua benda lah. Dia dah tak perasan apa yang berlaku kerana dia terlalu khusyuk. Tuan-tuan yang main Facebook tak perasan mak mertua panggil, main Facebook, duduk scroll sampai tak perasan. Sebab apa? Sebab kita sangat faham apa yang sedang kita buat. Duduk scroll itu, anak main game, dia tengah excited betul, dia tengah fokus, dia takkan dapat melainkan dia faham nak main game tu. Kalau dia tak faham tuan, sekejap tak fokus, ni tak reti, tu reti, sudahnya malas dia. Sebab dia tak dapat nak tumpu lagi sebab dia tak faham.
Itu juga kerja. Orang tak mampu nak tumpu, nak tekun kalau dia tak faham nak buat macam mana benda tu. Mengadap laptop sampai 3-4 jam, orang boleh settle benda tu setengah jam saja. Dia tak dapat ketekunan, melainkan dia kena ada kefahaman dulu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut solat ni memang satu rawatan, tetapi dia bukan benda yang mudah. Wa innaha lakabirah. Tapi solat ni benda yang payah, benda yang susah, melainkan bagi orang yang benar-benar tunduk, benar-benar patuh, taat, khusyuk pada Allah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada motivasi yang seterusnya daripada Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Di antara nak bagi kita hilang tekanan, stres, kesedihan, antaranya kita kembali balik kepada Allah. Allah lah sebagai pelindung kita, tak ada dah benda lain. Biasanya tuan-tuan, orang akan fikir benda ni masa nak mati je. Dah tak ada pilihan, baru kita hanya ada Allah. Biasa je. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, mereka tak ada benda lain melainkan Allah, walaupun mereka ada manusia yang menjadi bodyguard, yang menjadi siapa-siapa orang kanan dia. Tapi bagi kita orang biasa, termasuklah saya lah khususnya, kita rasa orang ni boleh tolong, orang ni boleh tolong, kawan ni boleh bantu kita, somebody tu boleh kot, datuk tu boleh kot support kita. Sebab kita rasa kita masih ada pilihan. Tapi bila mana kita betul-betul tengah susah, yang manusia-manusia yang kita rasa dia boleh bagi bantuan dekat kita, bila kita dah tak ada pilihan, baru kita cari Allah. Itu silapnya orang yang lemah iman macam saya. Tapi bagi orang yang kuat iman, walaupun dia ada banyak pilihan, dia akan cari Tuhan. Dan setelah itu baru diberikan hamba-hamba Tuhan ini sebagai perantaraan antara dia dengan Tuhan tadi. Yang untuk merealisasikan masalah, menyelesaikan masalah dia, barulah manusia-manusia tu. Ya Allah akan jentik hati manusia-manusia yang dia rasa boleh tolong tadi. Bila kita dah memiliki hati Allah, maka Allah akan berjentik hati-hati manusia yang akan membantu kita yang sedang susah. Maka kembalilah kita kepada kisah para Nabi, yang mana mereka itu menyerahkan semua urusan kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya janjinya, redha dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya. Semua perkara ini merupakan sebahagian daripada buah keimanan yang paling besar, yang merupakan salah satu daripada sifat mukmin yang paling mulia. Tengok cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan kecil-kecil api tuan-tuan. Bila mana berlakunya perdebatan yang paling klimaks dalam dakwah Nabi Ibrahim dan juga Raja Namruz, yang dipercayai berlaku di mana lokasinya, dipercayai berlaku di antara negara Iraq, Turki macam tu. Sepadan yang tepatnya wallahu alam, sebab zaman dulu mana ada sepadan dengan negara ni. Tapi kalau bincang kisah Nabi Ibrahim, dia ada beberapa negara utamalah. Iraq, semestinya Iraq, Palestin lah tu yang paling utama. Dan antaranya sempadan Iraq tu ada negara Syria, dan sempadan Syria tu ada negara Turki. Ini negara-negara ni yang daripada bila di Syam, negara-negara Syam yang dipercayai ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim bila kena lempar, bila mana kemuncak perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bila Namrud rasa dia juga macam Tuhan, Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku Allah boleh hidupkan dan juga mematikan manusia. Namrud kata, aku pun boleh nak hidupkan, nak matikan orang. Dia bawa dua banduan keluar daripada penjara. Seorang dia bunuh, seorang dia lepaskan. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkan ke barat. Maka jika engkau Tuhan boleh mengalahkan Tuhanku, maka kau terbitkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Orang semua tengok ni, rakyat jelata semua tengok. Maka malu dan kalahlah Namrud. Dan akhirnya tak ada benda lain nak buat, dia seksa. Kemuncaknya lah penyeksaan pada Nabi Ibrahim, dan dia mengerahkan semua rakyatnya untuk mengumpulkan kayu-kayu api. Hatta ibu yang mengandung, ibu yang menyusu, semua bersusah payah ni. Punya excited, geram betul dengan Ibrahim. Dan akhirnya mereka kumpul kayu yang sangat banyak, sehingga api yang menyala tu bukan api, unggun api kecil-kecil ni. Tuan-tuan, unggun api yang kecil, kalau kita duduk keliling buat campfire pun panas tuan-tuan. Nabi Ibrahim punya api sebesar-besar kawasan tuan. Kalau dalam pengkajian saya masa buat dokumentari tu,
Besar kawasannya, saya ingat daripada hujung luar masjid sampai hujung sana tuan. Besarnya kawasan api tu. Tuan-tuan bayang dia punya marak menyakit daripada mana. Jadi nak bagi tahu besarnya api yang dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, sebagai pelindung. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum kita berhenti azan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dengan pelbagai siri kepayahan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling masyhur ayatnya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kemuncak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa hijrah, yang mana akhirnya dia tu nak ditangkap dan bunuh. Maka kata Nabi Muhammad ketika duduk dalam gua Sur, cukuplah Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah ada bersama dengan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka solat dan rasa Allah itu sebagai pelindung kita merupakan antara benda utamalah. Zikir, tasbih, ingat Tuhan, kembali pada agama. Benda tu secara psikologinya, spiritualnya tuan-tuan, kita akan tenang kalau kita kembali balik kepada pencipta kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu sajalah dulu untuk malam ni. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi untuk kuliah yang akan datang. Tajuk yang akan datang ni dia lebih excitement tuan-tuan. Antara cara nak hilang stres, nak hilang sedih, iaitu travel, berkelana, bermusafir. Berkelana lah menjelajah bumi. Ni semua orang suka tuan. Buat trip, pergi travel lah, semua orang hilang masalah tuan. Balik datang masalah balik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Kita jumpa kuliah akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.